Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarizal Muhammad Arifin, nombor matrik AA200105. Hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan 2 yang terdiri daripada 9 orang ahli akan membentangkan laporan untuk lawatan sambil belajar di Kilang Yakult yang dilakukan secara virtual. Okey, untuk pengenalan, pada Sabtu 18 Jun 2022, seramai 97 orang pelajar dan 2 orang pensyarah telah mengikuti lawatan ini secara atas talian yang berlangsung di platform Microsoft Teams pada pukul 10 hingga pukul 11 pagi yang dianjurkan oleh pihak Yakult dari Seremban. Tujuan utama lawatan ini adalah untuk memberi pendedahan mengenai sistem otomasi yang digunakan oleh kilang ini dan cara pengendalian dalam proses penghasilan minuman Yakult. Dan penceramah yang mengendali lawatan ini adalah Miss Crystal Pang Xiao Xuan yang dari Yakult. Antara yang disampaikan oleh beliau adalah sejarah Yakult, faedah kesihatan, cara Yakult dibuat, dan beliau juga turut menjawab soalan yang diajukan dari peserta-peserta. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Umi Najihah binti Nordin, nombor matrik AA200068. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit tentang sejarah Yakult. Yakult juga dikenali sebagai sejenis yogurt yang merupakan produk susu yang berasaskan probiotik yang mengandungi satu strain bakteria khas yang dikenali sebagai Lactobacillus casei shirota. Penghasilannya adalah melalui satu proses penampaian campuran susu skim dengan bakteria tersebut. Produk ini dihasilkan oleh Minoru Shirota yang bergraduan daripada Sekolah Perubatan Universiti Kyoto. Beliau berasal daripada Jepun dan mula mengeluarkan Yakult serta menjualnya pada tahun 1953. Tahukah anda bahawa sebotol Yakult memiliki 6 ke 5 milion bakteria baik? Namun kini, Yakult bukan sekadar minuman sahaja, malah dijadikan satu produk perawatan kecantikan yang mampu membuatkan wajah lebih glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakirah binti Syarul Kandi dan nama matrik saya AA200262. Antara faedah kesihatan yang telah diterangkan dalam lawatan industri di kilang Yakult. Yang pertama, dapat meningkatkan kesihatan jantung. Probiotik dalam Yakult dapat mengurangkan tahap kolesterol dalam badan dan dapat menghalang penyakit kardiovaskular dan meningkatkan kesihatan jantung. Dan yang kedua, dapat melancarkan pencernaan. Gangguan pencernaan seperti cert, berit, sembelit dan diarrhea dapat dihindar dengan minum Yakult. Dan yang ketiga, dapat mengurangi racun dalam badan. Bakteria jahat yang dalam badan mempunyai kandungan racun. Dengan minum Yakult akan mengurangi kadar racun dalam usus dan menghindari risiko tersebut. Dan yang keempat dan terakhir, dapat meningkatkan imuniti dalam tubuh. Bakteria yang baik dalam Yakult dapat membantu penyerapan nutrisi di usus dan menstimulasi sel-sel yang berperanan dalam bangkang sistem kekebalan tubuh. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Hello, nama saya Muhammad Alif Zuhairi bin Arifin bernombor matriks AA200300. Okey, di sini saya ingin menerangkan berkenaan Yakult Malaysia, cara Yakult dibuat. Minuman Yakult di Malaysia dihasilkan di Kilang Yakult yang terletak di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Kilang Yakult ini ditubuhkan pada 2004. Penghasilan Yakult ini melibatkan banyak mesin-mesin yang canggih. Antara mesin yang digunakan adalah mesin pelabelan, mesin pengisian, mesin multi-shrinking dan lain-lain. Kebanyakan mesin yang digunakan melibatkan penggunaan sensor untuk menjalankan kerja-kerja penghasilan Yakult tersebut. Untuk membuat Yakult, terdapat 7 bilik yang digunakan di mana setiap bilik mempunyai aktiviti pemprosesan tersendiri. 7 bilik tersebut adalah yang pertama bilik semaian, bilik kultur dan pembacuan, bilik pengacauan, bilik pembersihan, bilik kawalan mutu, bilik pengisian dan yang terakhir bilik pembukusan. Okey, bagi bilik yang pertama iaitu bilik semaian. Seperti yang anda dapat lihat, ini adalah merupakan bilik semaian yang terdapat di Kilang Yakult Malaysia. Okey, ini adalah
keadaan di dalam bilik semaian tersebut. Okey, kilang Yakult Malaysia mengimport ibu bakteria asid laktik Yakult daripada Jepun. Bakteria ini perlu dibangunkan terlebih dahulu untuk menghasilkan bayi bakteria yang banyak. Dalam bilik satu terdapat 4 tangki semaian seperti yang boleh dilihat, 1, 2, 3 dan 4. Okey, bakteria hidup dikumpul dan disimpan dalam tangki semaian sebelum dipindahkan ke bilik seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Haikal. Nombor kad metrik saya adalah AA20440. Baiklah, hari ini saya akan membentang tentang bilik 2, iaitu bilik kultur dan pencampuran. Bilik ini disediakan khas untuk mencampurkan bahan-bahan seperti tepung susu, air dan gula sebagai asas Yakult. Kemudian, campuran akan dimasukkan ke dalam mesin pendidih untuk membunuh kuman, lalu disejukkan sebelum dicampurkan dengan bakteria Shirota daripada bilik semaian untuk menjadi campuran. Seterusnya, untuk bilik yang ketiga, iaitu bilik acuan botol. Bilik ini menghasilkan botol-botol Yakult. Seperti yang kita tahu, botol Yakult ini dihasilkan dengan menggunakan butir-butir polistrina. Butir-butir polistrina ini perlu digunakan sebanyak 200 butir untuk mencipta satu botol Yakult. Untuk pengetahuan anda semua, bilik ini menghasilkan 7,000 botol dalam masa sejam. Kemudian, apabila botol-botol itu telah disiapkan, botol-botol itu akan dipindahkan ke dalam stor botol Yakult. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Afifi bin Aziz. Nombor matriks AA200670. Saya akan membentangkan berkaitan dengan bilik 4 dan juga bilik 5. Okey, bilik 4 berkenaan dengan bilik pembersihan. Dalam bilik ini adalah bersih seperti bilik pembedahan. Dalam bilik ini juga terdapat pakar mikrobiologi yang akan memeriksa keadaan bakteria Yakult dalam bilik ini. Seterusnya, dalam bilik 5 ataupun bilik pengawal kualiti. Di dalam bilik ini, kualiti dan keselamatan minuman Yakult diperiksa dan dikawal. Barangan Yakult sentiasa menjalankan proses ujian untuk memastikan minuman Yakult dalam keadaan yang baik dan juga berkualiti tinggi dan dengan rasa yang enak. Ujian ini juga untuk memastikan minuman dalam kualiti yang paling terbaik dan Yakult yang lazat dihasilkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daham bin Madhir Anwar. Nombor kad metrik AA200690. Okey, saya katakan tentang bilik 6, iaitu bilik pengisian, di mana di sini kita ada 4 proses, iaitu proses melabel. Bagi proses melabel ni, kita ada mesin untuk melabel botol Yakult. Okey, dan kemudian botol-botol ni akan dihantar untuk proses pengisian air Yakult. Okey, semasa proses pengisian air, kita ada beberapa sensor seperti capacitive sensor, di mana untuk mengesal kehadiran botol Yakult dan juga untuk mengukur isi padu air Yakult supaya semua isi padu air Yakult adalah sama. Okey, seterusnya botol-botol ni akan dihantar kepada proses penutupan aluminium, iaitu di atas ni, dan botol ini akan dihantar ke proses seterusnya. Seterusnya adalah bilik 7, iaitu bilik pemukusan, di mana di dalam bilik ini kita akan memukus Yakult kepada single pack ataupun double pack. Okey, ini adalah gambar menunjukkan packaging Yakult, dan ini adalah single pack Yakult, dan setiap single pack Yakult ini akan dibungkus lagi kepada satu karton, dan satu karton mewakili 50 botol Yakult. Okey, untuk semua sistem ni adalah dikawal oleh program logic controller, iaitu PLC. So, bagi membuat sistem ni adalah lebih sistematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Niyari Kemal bin Azmi. Nombor matrik AA200810. Sekarang ni saya akan menerangkan tentang sesi soal jawab yang diadakan pada lawatan industri yang diadakan secara dalam talian bersama pihak Yakult. Soalan pertama yang ditanyakan kepada panel jemputan ialah mengapa nama Yakult dipilih untuk produk tersebut. Perkataan Yakult sebenarnya berasal dari bahasa Esperanto, yogurto, yang merupakan bahasa universal, sebenarnya membawa maksud yogurt. Soalan yang kedua, adakah kesan negatif jika kita minum lebih dari 1 botol Yakult dalam sehari? Kami, iaitu pihak Yakult, menggalakkan anda untuk minum sekurang-kurangnya 1 botol sudah mencukupi.
Jika anda minum lebih dari 1 botol dalam sehari, tiada kesan sampingan pada diri anda. Ini kerana ia akan menambah bilangan bakteria baik dalam usus kita. Sebenarnya bagus untuk kita mengisi setiap hari untuk bilangan bakteria baik. Jadi minum 1 botol Yakult dalam sehari sudah cukup untuk seseorang individu. Soalan yang seterusnya, kenapa Yakult datang dalam botol kecil? Kami menggalakkan semua orang apabila anda telah membuka penutup Yakult, anda perlu menghabiskannya kerana jika tidak, ia mungkin mempunyai bakteria lain yang secara tidak langsung mencemari produk yang telah dibuka. Selain itu, kami menggalakkan semua orang mempunyai pemikiran untuk mengambil Yakult seperti suplemen yang hanya mengambil 1 atau 2 botol sudah cukup dalam sehari. Soalan yang terakhir, mengapakah tenaga manusia masih digunakan untuk melihat kerosakan botol dan bukannya hanya menggunakan sensor? Kadang-kala mesin juga mempunyai ralat, jadi kami perlu menyimak secara manual oleh kaki tangan kilang untuk memeriksa kerosakan dan kecacatan produk tersebut untuk mengekalkan kualiti produk tersebut sebelum dijual di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafan, Ilmi bin Bakri, bernombor menteri AA 2097. Jadi, saya ingin menerangkan berkenaan dengan kesimpulan selepas mengikuti program ini. Jadi, kesimpulannya, para pelajar telah berjaya memperoleh sedikit sebanyak informasi yang menarik daripada lawatan yang dianjurkan tersebut. Segala perkara yang disampaikan oleh Miss Crystal Pang Xiao Xuan seperti sejarah Yakult, kebaikan minuman Yakult dan cara pembuatan minuman Yakult ini sendiri telah disampaikan oleh beliau dengan sangat jelas. Setiap soalan daripada pelajar yang telah ditujukan kepada beliau juga telah dijawab dengan cemerlang. Oleh itu, program yang telah dianjurkan ini telah berjaya merungkai tanda tanya setiap masyarakat dengan lebih jelas tentang kebaikan minuman ini pada manusia sebenarnya. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih.